ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবো, চলাফেরা করতে পারবো। আই এম ভেরি ওয়েল, ভেরি মাচ, ভেরি ফাইন। থ্যাংক ইউ। Assalamualaikum, bertemu lagi dalam Majalah Islam. Kali ini kami berada di The Love House of Celebration, berlatar belakangkan KLCC dan Menara Kuala Lumpur. The Love menawarkan lokasi berprestij untuk majlis keraian. Dalam episod istimewa Aidilfitri, Majalah Islam memaparkan ketabahan saudara Islam di Bangladesh. Aris Wanto Mukhlas menyelami bagaimana komuniti di negara itu bangkit meneruskan kehidupan setelah diberi peluang untuk merasai nikmat penglihatan. Raut wajah mereka umpama kelongsong, kosong, tanpa rasa yang bercerita. Hanya kelam mencari-cari perca cahaya. Kalaupun ada, pada ketika dan saat inilah mereka meletakkan cinta yang esa sebagai peneman yang terdekat. Inilah harga perjuangan yang harus mereka bayar dengan sebuah redha. Tiada kekuatan dan daya melainkan dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Ketika jasad terbujur di katil bedah, bermain 1000 persoalan di minda. Adakah ini penutup tirai hidup atau cahaya kembali bersinar? Pada 23 Mei lalu, tertulis sebagai hari yang penuh sejarah untuk 49 pesakit yang menghidap katarak mata di daerah Upazila, Rangpur, Bangladesh. Mereka terpilih untuk mendapat rawatan bagi memulihkan kualiti penglihatan mereka. Kesemua mereka mempunyai risiko menjadi buta jika tidak diberikan rawatan sebaiknya. Setelah selesai melalui proses pemilihan, mereka dibawa ke hospital untuk menjalani pembedahan. Datang sehelai sepinggang, sendiri, tanpa saudara, tanpa siapa. Hanya ditemani wajah-wajah asing yang senasib. Satu demi satu mula melangkah masuk ke bilik bedah. Dalam setiap langkah mereka itu terulit debar yang berpanjangan. Adakah esok cerah yang menanti atau kelam yang bakal menyelubungi? Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Kami diberi peluang melihat sendiri proses pembedahan berlangsung. Disebabkan ruang bilik bedah agak terhad, hanya 3 pembedahan dapat dilakukan pada satu-satu masa. Pesakit silih berganti melangkah keluar dan masuk bilik bedah. Doktor-doktor yang bertugas terlihat teliti, pantas dan cekap. Setiap satu pembedahan berdurasi 15 minit. Tiba giliran Amirul dan Sahida untuk memasuki bilik bedah. Dalam debar, mereka diminta menukar pakaian untuk memastikan mereka berada dalam keadaan bersih dan bebas kuman. Amirul sedang menanti dengan tenang, namun jiwa berkecamuk dengan sejuta kebimbangan. Tiada kekuatan dan daya, melainkan Allah sahaja yang melindungi dan melancarkan segalanya. Matanya dibius dan segalanya bermula. Dengan menggunakan teknologi lasik, selaput katarak yang mengganggu penglihatan anak mata dikeluarkan. Dalam resah menanti keputusan pembedahan, tim Islamic Relief Malaysia bersama tim Kengkawan Projek sama-sama menanti dalam debar. Bagi Kengkawan Projek, yang merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan,
hari ini adalah hari yang cukup istimewa. Kerjasama bersama Islamic Relief ini sudah dirancang berbulan lamanya sebelum akhirnya mereka memikirkan cara untuk mengumpul dana bagi membantu 49 pembedahan yang dijalankan hari ini. Mereka akhirnya nekat untuk mengadakan konsert Mata Hati yang dijayakan pada 28 Mac lalu. Cetus bila kami berbual kosong dengan Kak An dan Kak Nurilan daripada Islamic Relief Malaysia. Pada masa tu dia baru pulang daripada Bangladesh melalui misi kemanusiaan Bangladesh. Jadi di situ kami berbual kosong secara santai dan dia ceritakan pengalaman dia di Bangladesh. Di situ kami agak tertarik sebab antara program pengisian dia yang Kak An pergi adalah berkenaan dengan katarak mata. Sesuatu yang jarang yang kita bagi penumpuan di situ. Jadi melalui bualan kosong tu Kak An terfikir untuk membuka tabung untuk membantu pesakit katarak ni untuk mendapatkan kembali sinar untuk mereka melihatlah. Dana yang terkumpul mencipta sejarah hari ini. Atas kerjasama Islamic Relief Bangladesh yang mempunyai kerjasama erat dengan Deep Eye Care Foundation, kawan-kawan projek mengilhamkan mata kedua untuk 49 pesakit katarak mata di Rangpur ini. Pembedahan katarak dilakukan ataupun dibiayai oleh penaja dari Malaysia untuk mereka yang tersangat miskin di Bangladesh. Maka kita mengambil kesempatan membawa penaja kita pada kali ini, iaitu kawan projek, bukan sekadar untuk memberi wang ataupun memberi dana, tetapi sebaliknya melihat sendiri, terlibat, menghayati dan mempunyai satu sifat empati terhadap orang yang kita bantu. Dan yang lebih penting lagi ialah untuk mereka melihat bagaimana RM400 itu sebenarnya mempunyai impak yang sangat besar terhadap masa depan sebuah keluarga, malahan satu kampung dan satu peradaban, insya-Allah. Kejayaan ini menjadi bertambah manis atas kerjasama Deep Eye Care Foundation. Dr. Khairul Islam adalah personaliti yang menjadi tunjang tertubuhnya Deep Eye Care Foundation ini. Namanya begitu masyhur kerana mencuba pelbagai cara untuk memastikan golongan tidak berkemampuan mendapat rawatan yang terbaik dan berkualiti. Dan paling penting, tanpa sebarang kos yang tinggi. Allah has given me the opportunity to become an ophthalmologist. Allah is with me and He is helping me. He has chosen me to help His creature. So far I can go, I should go. So I'd like to build up this hospital as a tertiary center through which all the people of this northern part or even in Bangladesh, they can have the facilities of better eye care service. And inshallah, this will be a tertiary center in eye care service within near future. Allah will help us definitely. Pagi bangkit, matahari bersinar dengan kemilau yang indah. Hari ini, 49 pesakit yang menjalani pembedahan akan dibenarkan pulang. Semua pembedahan berlangsung tanpa komplikasi. Hari ini mereka akan kembali ke rumah masing-masing dengan membawa harapan dan sinar baru untuk keluarga tercinta. Pas pembedahan, kita dapat melihat pesakit-pesakit yang telah menerima pembedahan tadi untuk pulang. Bayangkan, saya melihat mereka pada hari pertama dengan pakaian yang sama dan hari ketiga begitu dengan pakaian yang sama, selai sepinggang mereka balik. Mereka dihantar pulang dan dengan mendapatkan nasihat-nasihat bagaimana nak menjaga mata mereka, jaga bagaimana nak ambil pengubatan mereka. Sebelum pulang, mereka diberikan taklimat untuk cara penjagaan mata. Juga dititipkan sedikit ubat untuk mengelak iritasi berlaku. Segala persoalan mereka dijawab dengan sebaiknya oleh petugas dan Dr. Khairul Islam.
Pekerti mulia Dr. Khairul terpancar dalam setiap gerak-gerik pekerja-pekerjanya. Selesai sudah urusan mereka di hospital ini. Tiba waktu untuk pulang. Kami tersenyum kecil bila melihat selipar semua pesakit tersusun kemas menanti tuannya, siap dicuci dengan bersih. Tiba waktu untuk pulang, kembali ke pangkuan keluarga masing-masing. Kali ini bersama sebuah harapan dan kegembiraan. Masa depan sudah terlihat cerah bahawa mereka tidak akan menjadi beban kepada sesiapa kerana mata yang buta. Malah ada ketua keluarga yang sudah boleh kembali bekerja. Muhammad Amirul Islam adalah antara pesakit yang sangat bersyukur kerana selepas ini dia mampu menjadi ketua keluarga yang mencari nafkah untuk isteri dan 3 anaknya. Paling penting, dia mampu mencari rezeki untuk memastikan impian anak-anaknya untuk menjadi polis dan pegawai daerah tidak terhenti begitu sahaja. আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ছি যে আল্লাহ পাকের এই পৃথিবীতে আমি নতুন আলো ফিরে পেলাম এবং আল্লাহর এই পৃথিবী থেকে আপনাদের সহযোগিতা আল্লাহর রহমত আমি উপভোগ করতে পারবো, সুন্দরভাবে ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবো, চলাফেরা করতে পারবো। I am very well, very much, very fine. Thank you. Alhamdulillah, Pak Amirul telah selesai menjalani rawatan pemulihan ketarak mata. Semoga rawatan ini Pak Amirul serta keluarga dapat sinar baru meneruskan kehidupan yang mendatang. Bagi sukarelawan yang hadir atas tiket kengkauan projek, apa yang berlaku hari ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Perilaku diorang dalam bentuk sujud, dalam bentuk menadah tangan ke langit, dalam bentuk fizikal punya pergerakan, saya rasa itu adalah satu ucapan terima kasih yang mereka tak boleh nak ungkapkan dengan mungkin wang ringgit. Mungkin itu saja kemampuan yang mereka ada untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka-mereka yang di Malaysia. Bukan hanya di Malaysia, ada juga beberapa negara-negara yang turut memberi sumbangan. Anda mungkin tidak boleh ataupun tidak mampu untuk sampai ke sana, izinkanlah kami untuk berada di sana, sama ada melalui Islamic Relief Malaysia ataupun Islamic Relief Bangladesh yang melaksanakan itu. Maka mudah-mudahan insya-Allah walaupun anda tidak dapat ke sana, tetapi dengan doa, dengan ilmu, dengan keuangan anda, insya-Allah dia akan meninggalkan kesan yang sangat besar kepada masa depan dan juga pembinaan peradaban masyarakat di Bangladesh, insya-Allah. Kembara kemanusiaan ini membuka mata, mengajar setiap yang hadir akan erti syukur di atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan selama ini. Hanya dengan RM400 Malaysia, mereka mendapat kembali kehidupan mereka. Mereka mendapat mata kedua. Yang Esa sudah pun menulis jalan cerita yang unik dan menarik pada setiap hambanya. Bagi yang mahu beriman, mereka percaya kehidupan ini sebuah anugerah, walaupun jalannya penuh ranjau dan duka. Biarpun sedikit sumbangan kita, namun besar nilainya untuk mereka. Lihat mereka ini saudara kita. Walau jauh di belahan dunia yang berbeza, mereka saudara kita. Jika gema kemanusiaan bersuara meminta pembelaan, sahutlah dan bantulah. Kerana kalau bukan kita, siapa? Malaysia! Oh! Kembara Kemanusiaan Bangladesh ke Mitapukur Upazila Rampur untuk meninjau program kebajikan anak-anak yatim dan ibu tunggal di sana.
Majalah Islam bersama Islamic Relief Malaysia melihat perancangan dan pembangunan jangka panjang untuk membantu golongan yang kurang mampu meneruskan kehidupan. Ariswanto Mukhlas ada laporannya. You know what Farouk means, right? Yes. Farouk means is the righteous. Yes. So inshallah you'll be like Khalifah Umar. I want to go to Malaysia Inshallah. for my Study. dream. For your dream. Inshallah. Pray for me. Inshallah. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Kemiskinan bisa saja membelenggu negara ini, menghambat jutaan rakyatnya dalam dingin malam yang kejam dan terik matahari yang menghambat. Namun senyuman mereka tetap terukir kemanisan, petanda menatang apa sahaja cabaran yang tiba. Di sebuah negara yang memiliki kepadatan penduduk ke-8 tertinggi di dunia, dengan populasi sejumlah 157 juta orang, bau kemiskinan berada di mana-mana. Hampir keseluruhan penduduk di negara yang subur ini beragama Islam. Saudara seagama dengan kita yang memiliki matahari dan bulan yang sama. Namun hidup mereka jauh berbeza. Terutama untuk kanak-kanak dan wanita. Satu perempat kanak-kanak di Bangladesh hidup dalam kemiskinan melampau, tanpa tempat tinggal, berdepan dengan krisis makanan dan terpinggir dari khidmat kesihatan dan pendidikan. Bilangan anak yatim yang berusia sekecil 1 hari sehingga berumur 14 tahun sudah menjangkau 10 juta orang. Bukan angka yang sedikit. Namun, sesuatu perlu dimulakan. Walau yang dibantu mungkin sedikit, ianya cukup bererti dari tidak mampu berbuat apa-apa. Kembara kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia di Bangladesh diteruskan. Kami menuju ke Mitapukur Upazila, Rangpur untuk melihat program tajaan anak-anak yatim dan ibu tunggal kendalian Islamic Relief Malaysia. Kehadiran kami disambut penuh kehangatan, bagaikan orang penting yang sangat dinantikan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami kemudian ditemukan dengan ibu-ibu tunggal di perkampungan ini. Dijemput untuk turut serta dalam